Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 Januari bersama saya Nazirah Syaringat. Kita saksikan tajuk utama malam ini. Kerajaan Perpaduan perkenal kerangka Malaysia Madani. Juga ibu muda tekup anak 18 bulan sampai mati. Kerajaan Perpaduan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan konsep Malaysia Madani dalam usaha mentadbir negara yang lebih berkesan. 6 perkara yang akan difokuskan iaitu basmi kemiskinan, penstrukturan semula ekonomi, memulih serta menjana ekonomi, teknologi dan digital serta memacu pertumbuhan dan nilai kemanusiaan. Justru itu, beliau menyeru semua tampuk pimpinan dan rakyat untuk menyedari tanggungjawab yang harus dipikul merupakan sebuah amanah yang besar. Saya yakin melihat kepada keupayaan pimpinan politik, pimpinan penjawat awam selama ini, saya menaruh keyakinan yang sangat tinggi bahawa Malaysia berupaya diangkat semula di persada dunia sebagai negara kukuh dan kuat. Kita tidak mahu nama Malaysia ini tercemar dengan skandal, dengan permasalahan, dengan cetusan pertelingkahan kaum atau agama. Kita mahu Malaysia ini dikenali sebagai negara madani yang mampu diangkat martabat rakyat dan negaranya. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Amanat Perdana Menteri membangun Malaysia Madani di Putrajaya siang tadi. Jelas beliau lagi, negara serta peradaban yang akan dibangunkan itu nanti haruslah mampan, sejahtera, berdaya cipta, saling menghormati, punya keyakinan dan bersifat ihsan atau madani. Selain itu, semua pihak juga katanya perlu bertanggungjawab untuk mengangkat martabat insan dengan berpaksikan keyakinan, nilai akhlak, tata kelola adil dan berkesan dalam sejarah negara. Selaras dengan ungkapan Madani, meskipun negara akan menekankan dalam aspek pemerkasaan ekonomi dan budaya, namun tegasnya ia haruslah berteraskan nilai etika dan akhlak yang baik. Sementara itu, berdasarkan salah satu strategi Malaysia Madani iaitu basmi kemiskinan, Datuk Seri Anwar berkata negara sudah pun merdeka lebih 6 dekad. Justru kerajaan seharusnya tidak boleh membiarkan rakyat terus hidup dalam kategori miskin bandar. Ia termasuklah yang berada di desa mahupun pedalaman meskipun kadar kemiskinan di negara ini menunjukkan penurunan ketara. Tetapi setakat Julai 2022, dalam angka kajian yang terakhir, masih ada 136,000 isi rumah dalam kategori miskin sekarang. Adalah mengaibkan dan memalukan kalau kita izinkan kelompok ini bersama 308,000 isi rumah dalam kategori miskin dan pimpinan hidup dengan mewah dan terus mengutip habuan yang bukan hak mereka. Justru katanya rasuah dan pembaziran perlu dihentikan. Tambah beliau lagi, selain ukuran pendapatan, kerajaan ketika ini perlu memberi fokus untuk mengubah ukuran kadar kemiskinan dari pelbagai dimensi agar ia bersifat lebih adil. Selain itu, kadar pengangguran juga tidak boleh dilihat dari segi perangkaan sahaja, namun perlu dicapai dalam konteks lebih luas, iaitu dengan mengutamakan keperluan rakyat dan membebaskan golongan ini daripada cengkaman kemiskinan dalam sistem kapitalis yang tidak terkawal. Tambah beliau, Jabatan Perangkaan Malaysia turut mendedahkan sebanyak 20% daripada kumpulan isi rumah M40 telah beralih kepada kumpulan B40 berikutan terkesan dengan pandemik COVID-19 sebelum ini. Ibu muda yang disyaki menekuk muka anak kandung lelakinya menggunakan bantal hingga menyebabkan kematian di sebuah unit kondominium di Cyberjaya 12 Januari lalu akan dituduh
di Mahkamah Sepang esok. Ketua Polis Sepang, Assistant Commissioner Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata wanita berusia 20 tahun dan bekerja sebagai kerani pejabat itu akan dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Wanita terbabit akan dituduh di Mahkamah Sepang esok, manakala suaminya dibebaskan kerana tiada kaitan dan kekasih wanita itu ditahan untuk dijadikan saksi pendawaan. Assistant Commissioner Wan Kamarul mendedahkan seorang ibu muda bersama kekasih direman selama seminggu selepas disyaki mendera hingga menyebabkan kematian anak kandung lelakinya yang berusia setahun 6 bulan di sebuah inap desa di kondominium di Cyberjaya. Pihaknya menerima satu laporan daripada seorang doktor yang bertugas di Wad Kecemasan Hospital Cyberjaya memaklumkan terdapat seorang kanak-kanak lelaki berada dalam keadaan tidak sedarkan diri dihantar oleh ibu kandungnya kira-kira pukul 11.30 pagi. Hasil pemeriksaan awal mendapati terdapat pendarahan di kedua-dua belah anak mata kanak-kanak terbabit, berkemungkinan disebabkan penderaan dan pesakit berada dalam keadaan kritikal. Kanak-kanak terbabit meninggal dunia 15 Januari. Hasil soal siasat mendapati ibu mangsa mengaku terlibat dalam kes tersebut dengan cara menekup muka anaknya dengan bantal yang ketika itu sedang tidur sehingga lemas kerana berada dalam keadaan yang sangat tertekan ekoran masalah dengan suami dan keluarga. Seorang pemandu lori mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap anak kandungnya. Mangsa dikatakan berusia 13 tahun 10 bulan. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu pada 6 Januari lalu di sebuah rumah di daerah Dungun jam 10.15 pagi. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dan dibaca bersama Seksyen 16(1) Akta sama. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula 15 Februari depan. Pasangan anak beranak antara 48 individu yang ditahan dalam serbuan di ladang kelapa sawit ECPI dekat Gurun. Masing-masing berusia 53 dan 26 tahun itu ditahan ketika mereka masuk ke kawasan yang dijadikan port untuk mendapatkan bekalan dadah serta melepaskan gian. Ketika disiasat, si bapa mendakwa yang dia belajar mengenali serta menghisap dadah daripada anak lelakinya akibat tertekan selepas bercerai dengan isteri. Dakwanya lagi selepas bercerai dia tinggal bersama ibunya manakala anaknya pula menetap bersama bekas isteri dan mereka akan bertemu di ladang terbabit untuk melepaskan gian. Dia juga memberitahu mereka berdua tidak bekerja dan dia akan meminta wang daripada ibunya untuk membeli bekalan dadah manakala anaknya pula mendapatkan wang daripada bekas isterinya. Sementara itu, dalam serbuan berasingan di ladang kelapa sawit Kampung Batu Lima, datuk kepada 5 cucu ditahan selepas dia memasuki kawasan terbabit untuk mendapatkan bekalan dadah. Dia memberi alasan tidak masuk akal mahu membeli roti canai dalam ladang, sedangkan lokasi ladang terletak jauh dari jalan utama dan kedai. Bagaimanapun alasan itu tidak diterima dan terus ditahan. Sebaik mengetahui dia ditahan, isteri serta anak perempuannya turut hadir dan menunggu lelaki terbabit di luar ladang kelapa sawit. Selain lelaki berkenaan, ada juga penagih lain yang memberi alasan tersesat jalan. Malah seorang daripada penagih yang ditahan memberitahu sengaja masuk ke port terbabit untuk memantau serta menasihati rakan supaya menjauhi dan tidak menghisap dadah. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Superintendent Anwar Abdul Rahman berkata, dalam serbuan di dua ladang berkenaan, seramai 48 penagih ditahan, termasuk seorang wanita. Dalam operasi itu, polis berjaya merampas heroin seberat 26.15 gram dan syabu 1.2 gram. Ini bukan operasi baru. Benda ini telah lama kita dapat kesan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dalam masa yang sama juga untuk pihak masyarakat lah, kita telah banyak menangkap dan juga membuat pengesanan secara jelas, secara teliti atas penagih dadah ni atau tokan-tokan ni ataupun orang tengah ni. Cuma masa dan ketikanya kita untuk menangkap tu memerlukan sedikit ruang dan waktu untuk mendapatkan bukti yang lebih jelas.
Kesemua mereka ditahan untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 39E-1, Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1-A Akta sama. Lelaki yang melarikan diri bersama kekasihnya dengan sebuah kereta sejauh lebih 70 km sebelum ditahan polis didenda RM3,000 di Mahkamah Magistrate Johor Bahru. Magistrate Hidayatul Syuhada Samsudin turut memerintahkan tertuduh dikenakan hukuman penjara selama 4 bulan sekiranya beliau gagal membayar denda terbabit. Berdasarkan kertas pertuduhan, Muhammad Danish Izzuddin Muhammad Syarpi, 20 tahun, didakwa menghalang seorang penjawat awam menjalankan tugas. Beliau dituduh mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Akta sama. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 2 tahun atau denda sehingga RM10,000 atau kedua-duanya. Semalam tertuduh ditahan bersama kekasihnya, remaja perempuan berusia 18 tahun selepas terbabit dengan insiden mengejar sejauh lebih 70 km. Hasil semakan rekod lampau juga mendapati pasangan kekasih itu tiada rekod lampau jenayah atau kes berkaitan dadah. Sebaliknya, mereka dipercayai melarikan diri selepas terkejut dihampiri kereta peronda. Daerah Sikh sesejuk Cameron Highlands. Alhamdulillah bertemu kembali. Selepas 5 tahun tertangguh, kutipan tabung pembinaan Masjid Bandar Seri Impian Keluang Johor kini diteruskan. Namun pembinaannya masih belum boleh dilaksana berikutan dana yang terkumpul masih belum mencukupi sasaran RM7 juta. Pengerusi Pembinaan Masjid Bandar Seri Impian Zamri Abdullah berkata, sehingga kini jumlah kutipan dana pembangunan masjid dari orang ramai berjumlah RM2.6 juta. Katanya pembinaan masjid ini adalah keperluan mendesak kerana kawasan taman perumahan yang dihuni kira-kira 15,000 orang sejak tahun 2006 belum mempunyai masjid. Umat Islam di kawasan itu menunaikan solat di 2 surau yang masing-masing hanya boleh memuatkan kira-kira 800 jemaah pada satu-satu masa. Dan masjid yang kita nak bina ni mampu menempatkan lebih kurang 2,100 orang jemaah. Yang mana jemaah-jemaah yang ada hari ini, mereka ni bertaburan. Antaranya kita ada 2 surau di Taman Seri Impian ni. Dan kalau hari Jumaat, jemaah kita daripada penduduk sini yang hampir mencecah 13,000 orang lebih ni, bertaburanlah pergi ke Rahman Yasin, ke Bandar Tinam, ke Mardi, juga ke Bandar Keluang. Jadi memang keperluan tu agak mendesak kita lah, supaya pembinaan masjid ini dapat dipercepatkan. Beliau berkata demikian ketika melawat tapak pembinaan Masjid Bandar Seri Impian berhampiran bulatan Masjid Bandar Seri Impian Keluang Johor. Tanah berkeluasan 9.6 ekar ini akan dibangunkan masjid yang boleh memuatkan 2,100 jemaah pada satu-satu masa. Dewan kuliah, perpustakaan, bilik pengurusan jenazah, rumah imam, rumah Bilal, mini taman permainan dan tempat letak kereta. Beliau berharap kutipan dan pembinaan masjid ini dapat disempurnakan dengan kadar segera. Mereka yang mahu menyumbang boleh salurkan ke akaun bank rakyat menerusi tabung pembinaan Masjid Seri Impian bernombor 110-181-8244 atau hubungi pengerusi di talian 010-656-4809 atau Setiausaha di talian 012-760-4908. Terasa seperti di Cameron Highlands. Itu gambaran yang diberikan penduduk Sikh Kedah ketika mengharungi suhu sejuk yang luar dari kebiasaan sebelum ini. Dengan suhu yang direkodkan sekitar 18 hingga 19 darjah Celsius di daerah itu pada waktu pagi, penduduk terpaksa mengenakan baju tebal untuk menjalankan rutin harian mereka. Tinjauan di daerah Sikh mendapati kawasan itu dilihat berkabus dan suasananya seolah-olah berada di tanah tinggi Genting Highlands atau Cameron Highlands. Seorang penternak lembu Muhammad Wahab, 37 tahun berkata, dia terpaksa keluar lewat sedikit untuk menjalankan rutin hariannya, memandangkan dia tidak tahan dengan suhu dingin yang dirasai pada waktu pagi.
Kita kata bangun pagi kalau kita hari ada waktu ketika macam kata budak-budak sekolah ni kalau nak mani bila tekuh tu macam jadi sejuk sampai tulang. Lepas tu ditanya abah boh ketuk kan dalam sekolah ni kata tak ada kerja kata abah nak boh ketuk pasal apa kata sejuk kata sungguh kata sejuk pergi pegang kita nak ambil semayang sejuk sungguh memang sejuk sungguh. Turut berkongsi situasi sama Karnasiah Abdul Rahman di mana beliau turut mengenakan pakaian tebal ketika menunaikan solat subuh di masjid bersama suaminya. Bagaimanapun menurut Karnasiah, suhu di daerah tersebut akan kembali normal sekitar jam 11 pagi. Sejuk sungguh orang main. Tak tahu deh. Sampai kepala lah. Di masjid tu macam mana? Pergi masjid kan kena pakai stocking, nak pakai seluar panjang, apa pakai baju sejuk nak sembahyang lah. Sejuk sungguh. Sementara itu, bagi pekerja di sebuah kebun timun di Kampung Caruk Damar, Rosnani Harun 50 tahun berkata dia dapat merasakan perubahan cuaca lebih sejuk berbanding biasa ketika memulakan kerja di kebun seawal jam 7 pagi. Masa perubahan dah lah. Sejuk sikit lah. Sejuk sikit lah. Macam ni lah, aku hilang puluh lagi, hilang lah. Dalam perkembangan sama, Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Kedah, Muhammad Halil Abdul Aziz berkata, cuaca sejuk di daerah itu adalah perkara biasa apabila negeri utara berada pada fasa kedua monsun timur laut. Jelasnya sepanjang tempoh ini kebiasaannya awan akan berkurangan. Malah dalam tempoh Januari hingga Mac, negeri di utara semenanjung akan menerima kurang taburan hujan. Seorang jemaah umrah yang diserang angin ahmar ketika mengerjakan umrah mendapat perhatian Yayasan Taqwa yang menyumbang kira-kira RM30,000 untuk menyelesaikan kos rawatan di Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Naim Mokhtar berkata, Kerajaan Malaysia prihatin dengan masalah dihidapi keluarga pesakit yang tidak mempunyai sumber kewangan mencukupi untuk membawa pulang pesakit. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak media dan juga pejabat yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga pejabat saya ni Menteri Agama, maka alhamdulillah pada hari ini kita akan membuat serahan sebanyak RM30,000 melalui Yayasan Taqwa kepada wakil Syahri bin Hamad ni, tu anak beliau dan juga isteri beliau juga hadir. Menurutnya lagi, pesakit telah pun dibawa pulang ke tanah air dan ditempatkan di unit rawatan rapi Hospital Putrajaya bagi mendapatkan rawatan lanjut. Namun, masih terdapat tunggakan kos rawatan di Hospital Madinah yang perlu dijelaskan. Beliau berharap dengan sumbangan yang disalurkan Yayasan Taqwa ini dapat meringankan bebanan yang ditanggung keluarga pesakit berkenaan. Sementara itu, isteri pesakit Siti Rahmah Cik Heng ketika ditemui berkata, beliau berterima kasih dan bersyukur dengan keprihatinan Kerajaan Malaysia. Makcik kata terima kasih banyaklah sebab bagi bantuan tu kan tidak tu nak ambil di mana. RM30,000 tu bukannya sikit bagi makcik lah. Jabatan Agama Islam Negeri Johor Jaish telah menyalurkan RM3.13 juta bagi membaik pulih 63 masjid dan surau uzur di seluruh negeri tahun lalu. Kebanyakan masjid ini akan dinilai oleh Jaish sebelum kerja baik pulih dilaksanakan. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, ia membabitkan 20 masjid dan 53 surau. Masjid Al-Muhajirin Kampung Melayu, Bukit Batu Kulai antara masjid uzur yang akan dibina semula. Masjid yang diperbuat daripada struktur papan itu sudah berusia 74 tahun dan tidak mampu menampung kepadatan jemaah. Menerusi tabung wakaf rakyat Johor, Perbadanan Islam Johor PIJ menyumbang RM2.5 juta bagi pembinaan masjid ini. Jumlah kos bangunan ini lebih kurang 3.3 juta dan PIJ melalui tabung wakaf rakyat Johor menyumbangkan 2.5 juta dan baki kutipan awam pun dikatakan telah menghampiri 1.2 juta. Jadi saya kira tak banyak baki yang kita perlu kumpulkan lagi dan kita sangat yakin bahawa dengan jumlah ini pun dah boleh dimulakan kerja-kerja pembinaan bagi masjid ini. Dan dah pasti saya kira bila dah mula dibina Datuk akan lebih ramai lagi yang akan menyumbang.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas perhimpunan bulanan dan penyerahan sumbangan 2.5 juta ringgit Perbadanan Islam Johor PIJ bagi pembinaan Masjid Al-Muhajirin Kampung Melayu Bukit Batu Kulai di Pusat Islam Iskandar Johor Bahru. Masjid Al-Muhajirin Kampung Melayu ini antara masjid yang menjadi tumpuan musafir. Selepas pembinaan semula, masjid ini boleh menampung sehingga 500 jemaah pada satu-satu masa. Selepas ni, sotong gergasi berjaya dirakam. Berita Al-Hijrah, kita ke perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 8 terbunuh dalam runtuhan salji berhampiran bandar Yingchi di wilayah otonomi Tibet, barat daya China. Runtuhan berlaku di pintu keluar terowong di sebuah lebuh raya kira-kira jam 7.50 malam waktu tempatan. Lebuh raya berkenaan menghubungkan Bandar Pai di daerah Mainling dan daerah Medok di Tibet, iaitu sebuah wilayah terpencil yang mana kebanyakan penduduknya merupakan penganut Buddha. Dengan ketinggian purata kira-kira 3,100 meter di atas paras laut Yingchi, runtuhan salji tersebut turut menyebabkan orang ramai terperangkap di dalam kenderaan mereka. Kawasan itu juga turut dikenali penduduk tempatan sebagai destinasi pelancongan yang popular. Longsoran salji kerap berlaku di lereng kawasan pergunungan. Operasi berskala penuh dijalankan untuk menyelamatkan mangsa yang masih hilang dan terkandas. Runtuhan salji jarang berlaku, namun pada Oktober lalu, sekurang-kurangnya 26 pendaki maut dalam tragedi runtuhan salji di Gunung Draupadi Kadanda 2 di Uttarakhand, India, selepas kesemua mangsa terperangkap di laluan turun dari puncak gunung ketika melakukan ekspedisi mendaki gunung. Dua rakyat Palestin maut dibunuh tentera Zionis. Kedua mangsa ditembak dalam serangan tentera penceroboh di Jenin. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, identiti mangsa yang terbunuh disahkan sebagai Jawad Farid Bawakna, 57 tahun dan Adham Muhammad Basim Jabarin, 28 tahun. Masing-masing ditembak di dada dan perut. Menurut media sosial Palestin, Adham Muhammad Basim adalah seorang ahli pejuang Palestin. Insiden terbaru ini menjadikan jumlah rakyat Palestin yang terbunuh di teping barat bulan ini sebanyak 17 nyawa. Kekejaman tentera Israel semakin menjadi-jadi di teping barat, khususnya di Jenin yang memburuk sejak tahun lalu. Dianggarkan 200 rakyat Palestin maut di tangan tentera Zionis tahun lalu, kebanyakannya di teping barat. Saya tidak lagi bertenaga untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan. Itu penjelasan yang diberikan Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern ketika mengumumkan peletakan jawatannya akhir Februari ini. Dalam pengumuman mengejutnya menerusi televisyen hari ini, Ardern berkata beliau tidak akan bertanding mempertahankan jawatannya. Menurutnya, jawatan istimewa ini datang dengan tanggungjawab yang tinggi dan sudah tiba masanya untuk beliau berundur. Bagaimanapun, beliau tetap akan terus berkhidmat sebagai ahli parlimen sehingga pilihan raya umum PRU yang akan diadakan pada 14 Oktober tahun ini. Ardern, 43 tahun, menjadi ketua negara wanita termuda apabila dilantik sebagai Perdana Menteri pada 2017 ketika berusia 37 tahun. Ketika pimpinannya, beliau mengharungi pelbagai cabaran, antaranya pandemik COVID-19, selain beberapa tragedi termasuk serangan pengganas terhadap dua masjid di Christchurch serta letusan gunung berapi White Island. Dua penyelam skuba berjaya merakamkan visual sotong gergasi yang amat jarang ditemui. Visual itu dirakam ketika mereka melakukan selaman di perairan barat Jepun. Menceritakan mengenai pengalamannya, penyelam Yosuke Tanaka berkata dia dan isterinya segera ke perairan berkenaan selepas diberitahu seorang rakannya yang melihat haiwan itu. Menurutnya, sotong gergasi bersaiz 2.5 meter itu kelihatan bergerak secara perlahan berhampiran perairan berbatu. Ini adalah kali pertama pasangan penyelam profesional itu menjumpai haiwan berkenaan.
Sotong gergasi lazimnya dijumpai di perairan Jepun dan ada kalanya terdampar di pesisir pantai. Bagaimanapun ia amat jarang dijumpai dan dirakam di habitat asalnya. Baik, sebelum berpisah kami ingin mengucapkan sekalung tahniah buat Nur Hadina Ahmad Zabidi atas pelantikannya sebagai Hakim Mahkamah Rayuan Syariah berkuat kuasa 25 Januari ini. Beliau merupakan pegawai syariah wanita pertama yang dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Baik, jangan lupa berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum. Maaf sebelum kita berpisah, saksikan proses pemilihan 12 peserta yang layak menyertai Akademik Qura di Facebook TV Al-Hijrah. Baik, saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.